Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang sentiasa amanah dan saksama, guru-guru dan rakan-rakan budiman. Pergi sekolah naik kereta, kereta atuk berwarna biru. Izinkan saya sampaikan cerita, cerita bertajuk Maafkan Saya Cikgu. Suasana pagi itu sungguh ceria. Sang mentari pagi mula menampakkan diri. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Hiruk pikuk murid-murid jelas kedengaran menyambut kedatangan hari Rabu yang indah itu. Ring, ring, ring. Loceng utama dibunyikan. Guru-guru bergegas menuju ke kelas masing-masing. Seluruh bilik bergema dengan ucapan selamat pagi cikgu. Bangun, Amri meninggikan suara agar didengari oleh semua murid di kelasnya. Semua rakan-rakannya berdiri di tempat duduk masing-masing. Selamat pagi cikgu. Ucapan hormat murid tahun 6 gemilang bergema menyambut kedatangan Cikgu Badri. Selamat pagi, balas Cikgu Badri sambil tersenyum. Cikgu Badri tersenyum puas kerana didikannya tercapai. Bagi Cikgu Badri, bukan sahaja kebijaksanaan muridnya menjadi kayu pengukur pencapaian usahanya sebagai seorang guru. Lebih penting baginya ialah sikap hormat dan disiplin muridnya. Sedang Cikgu Badri menulis di papan tulis, Cikgu Badri terpandang akan Amirul yang duduk di satu sudut belakang kelasnya. Wajahnya sugul, tidak menunjukkan kegembiraan seperti biasa. Seperti ada 1000 macam masalah yang bermain di mindanya. Cikgu Badri terus merepati Amirul. Amirul, kenapa kamu bersedih? Ada apa-apa masalah yang kamu hadapi? Cuba kamu beritahu cikgu. Kata Cikgu Badri cuba memujuk Amirul. Cikgu, duit saya telah hilang. Tadi saya simpan di dalam beg. Sekarang telah tiada. Tentu saya akan dimarahi oleh ibu jika dah tahu cikgu. Jelas Amirul. Mendengar perkabaran itu, semua murid berpandangan antara satu sama lain. Semua kelihatan takut bimbang. Cikgu Badri seorang yang tegas. Beliau amat tidak menyukai sikap suka mencuri dalam kalangan muridnya. Tercabar juga kesabarannya. Aku harus mencari jalan agar tidak ada muridku yang tersinggung. Aku harus bertindak segera agar masalah Amirul dapat diselesaikan. Bisik hati kecil Cikgu Badri. Cikgu tidak akan menuduh siapa-siapa yang mengambil. Namun, cikgu dapat mengagak. Siapa orang itu? Bentak Cikgu Badri. Siapa yang ambil? Cikgu harap dapat menyerahkannya di atas meja cikgu tepat jam 10 pagi. Tepat jam 10 pagi, Cikgu Badri keluar dari biliknya. Beliau sempat memasang kamera melalui telefonnya. Belum pun sempat Cikgu Badri melangkah keluar, Zaki datang hampirinya. Zaki mengaku di hadapan Cikgu Badri bahawa dia yang mencuri wang Amirul. Hari berganti hari, minggu bertemu minggu, bulan beredar dan tahun berganti tahun. Cikgu Badri telah bersara dan membuka sebuah restoran. Restoran Cikgu Badri. Zaki pula telah melanjutkan pelajaran ke sebuah universiti terkemuka. Semenjak pengakuannya di hadapan Cikgu Badri, Zaki berubah. Dia berazam akan belajar bersungguh-sungguh. Dia sedar kemiskinan keluarga tidak dapat diatasi dengan mencuri. Dia harus berusaha dan berdikari untuk membalas budi kedua orang tuanya. Berkat usahanya, Zaki telah berjaya menjawat jawatan pengurus di sebuah bank terkemuka. Semasa rehat dari kerja, Zaki membelek-belek telefonnya. Terlihat olehnya sebuah restoran viral. Restoran Cikgu Badri.
Terus Zaki teringat akan Cikgu Badri. Suatu hari, Zaki telah dapat menjejaki lokasi restoran Cikgu Badri. Zaki terus pergi dengan harapan ingin bertemu dengan Cikgu Badri. Sedang Zaki duduk di satu meja, datang seorang lelaki menghampirinya. Assalamualaikum. Siapa lelaki itu? Waalaikumsalam. Balas Zaki. Adakah ini Cikgu Badri, seseorang yang berdiri di hadapan saya ini? Ya, saya Cikgu Badri. Saya Zaki, Cikgu. Murid yang Cikgu tangkap kerana mencuri wang Amirul dahulu. Maafkan saya, Cikgu. Saya fikir Cikgu akan marahkan saya dan memberitahu rakan-rakan yang lain. Tetapi Cikgu tidak berbuat demikian. Sungguh mulia hati Cikgu. Zaki, Cikgu tidak pernah mengingatinya. Ingat, satu perkara Zaki. Manusia tidak dapat lari dari membuat kesilapan. Hukuman, cacian dan maki hamun tidak dapat mengubah segalanya. Semenjak itu, saya sedar Cikgu. Mencuri tidak dapat mengatasi kemiskinan. Saya harus belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya. Sekarang saya telah bekerja di sebuah bank, Cikgu. Jika Cikgu perlukan pertolongan, saya sedia membantu. Sekali lagi, maafkan saya, Cikgu. Rayu Zaki. Cikgu dah lama maafkan kamu, balas Cikgu Badri. Zaki beredar dari restoran Cikgu Badri dengan rasa yang amat tenang. Tenang kerana telah memohon maaf. Tenang kerana telah membuktikan kepada cikgunya bahawa murid yang nakal dan miskin yang dididiknya telah berjaya. Sekian, terima kasih. Pengajaran cerita pertama, sebagai seorang pelajar, kita haruslah belajar bersungguh-sungguh. Kesusahan dan kemiskinan bukan alasan untuk mencapai impian. Kedua, janganlah kita menyimpan dendam antara satu sama lain. Jadilah orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.